warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of you, the IAN community, students and staff. Okay, I'm Ashraf Fitri bin Abdullah, Senior Sports Officer at the Sports Development Center IIUM. So today I would like to share about the cycling. Maybe you can gain this knowledge for your to fulfill your free times, and maybe during this PKPB, inshallah. Nowadays we can see that people all around the nations, maybe around the world, extreme, to do activities such as cycling. So they got like MTB, the mountain bike, and also the RB road bike. So today I would like I'm proud to bring you next to me is Mr. Hizam bin Abdul Hamid, or nama popularnya Encik Mamu, okay, daripada M-Pro. So beliau telah berkecimpung dalam dunia basikal lah ni hampir 10 tahun, sama ada dalam sebagai cyclist ataupun dalam bisnes basikal. So antara topik yang kita akan share pada hari ini adalah sangat bermanfaat kepada you all, iaitu tips, mungkin guideline ataupun tips nasihat yang boleh berguna untuk you all kalau yang nak mula-mula nak berkecimpung dalam basikal ni. Apakah basikal yang sesuai untuk you? Apakah basikal yang cukup benefit dan valuable for you? Lagi-lagi yang beginner. Dan sebuah sedikit technical information tentang basikal. Di depan saya ni salah satu jenis basikal, iaitu road bike. Baik, kita terus kepada sesi seterusnya, iaitu mungkin boleh perkenalkan diri Encik Hizam, yang sebenarnya saya kagum dengan dia. Kalau dalam dunia basikal ni, lebih-lebih lagi dalam di Lembah Kelang, siapa tak kenal dengan Encik Mamu ni, okey. Ya, Encik Mamu boleh kenalkan diri sikit, lama dan sebagainya. Terima kasih kepada Encik Ashraf yang handsome lagi bijaksana. Okey, Assalamualaikum semua. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama sebenar saya Hizam bin Abdul Hamid. Tapi dalam geng-geng basikal ni, dalam gelora basikal ni dah sinonim dengan panggilan Mamu. MAMU, sebab saya berasal dari Penang. So dia orang panggil Mamu. Jadi saya ni pun taklah kata hebat mana, kayu pun tak adalah pernah mewakili negeri ke negara, tapi saya berada dalam sektor ataupun industri berbasikal ni, sama ada sebagai player ataupun kita panggil industri maker dalam berbasikal, seperti peniaga ataupun kita pengurus event, dan juga saya sendiri salah seorang peserta yang pernah menyertai event-event sama ada jambori ataupun event road bike lah. Okey, saya bermula lebih kurang 10 tahun yang lalu, lebih 10 tahun dah, sebagai seorang pengayuh. Asalnya kenapa saya berbasikal adalah disebabkan kesihatan saya masalah lutut. Jadi saya disarankan oleh doktor supaya saya berkecimpung dalam dunia basikal, sebab katanya berbasikal ni boleh membuatkan otot-otot ataupun lutut yang saya injured tu dia lebih baik. So saya memilih cycling disebabkan saya injured semasa bermain futsal ataupun bola sepak. Okey. Jadi saya rasakan sekarang ni kalau kita tengok memang viral, ataupun kita dah nampak ramai kita panggil kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita yang dah mula berkecimpung dalam dunia berbasikal. Ada yang panggil trend, ada yang panggil yalah isu viral, ada yang panggil ikut artis kayu. Dan yang macam kami ni, kami berkayu adalah disebabkan lifestyle kami sebagai pengayuh yang kami inginkan kesihatan. Jadi lebih kepada kesihatan dan juga ingin berkawan. Saya malu nak atas buku ni, saya dah terbalik sama. Jadi saya dah 44 tahun. Okey, 44 tahun. Sebab saya dulu memang bukan cyclist, saya lebih kepada footballer ataupun sukan-sukan yang lebih ekstrim. Okey. Kalau kita tengok sekarang, memang trend berbasikal ni dah menjadi satu kegilaan, sama ada yang muda ataupun yang label-label eksekutif lah. Ini kita tengok basikal ni macam-macam jenis. Okey, macam saudara Ashraf cakap tadi, kita ada mountain bike. Okey, dalam skop mountain bike ni ataupun kita lebih pada off-road, memang ada kategori-kategori yang lain pula dalam off-road. Seperti kita ada mountain bike cross country, kita ada downhill, kita ada yang jenis enduro, kita ada jenis yang sekarang yang popular sekarang, kita ada gravel. Macam road bike tu dia boleh kayu dalam hutan.
satu buta-buta yang simple lah. Jadi kita dulu kalau dekat Europe kita ada kita panggil cyclocross. Cyclocross. Okey, antara jenis event basikal yang boleh dianjurkan di dalam hutan. Okey, kalau di road kita ada macam kita tengok sekarang depan kita ni kita punya road bike. Okey, kita ada Fixie. Okey. Budak ni macam mana? Yang kita ada basikal lajak yang budak-budak tapi yang tu tak diiktiraf lah. Okey. Kalau kita tak galakkan sebab aspek keselamatan. Kita ada macam penganjuran ITT, kita tengok yang dia kayu tu kita panggil time trial basikal time trial yang trainer tu dia lebih kepada individu time trial. Okey, kalau yang paling popular sekarang ni adalah road bike. Okey, di depan kita ni adalah sebuah basikal road bike. Road bike pula dia ada macam-macam jenis. Dia ada yang aero, dia ada yang all-rounder, dia ada untuk climbing. Jadi pemilihan basikal tu adalah berdasarkan kita nak kayuh ni, kita nak kayuh ke arah mana. Maksudnya route yang macam mana. Okey, kalau kebiasaan jalan yang flat tu, kita boleh pakai yang route yang basikal route yang road bike yang orang kata apa untuk aero. Aero ni maksudnya yang untuk kelajuan. Jadi dia tak ada. Untuk climbing dia ada jenis yang untuk climbing. Tapi sejauh mana kita nak climbing tu berdasarkan pada kita kekuatan kaki kita pula. Tak perlu kita nak ambil basikal climbing sebuah basikal untuk aero tak ambil. Kita compact kan, kita ambil yang all-rounder pun dah okey. Okey, apa lagi Cik Ashraf yang kita boleh bantu? Okey, dari segi harga. Sebab kita tengok KP ni macam tadi Cik Mahmud cakap, saya pun ada mention di awal tadi, orang dah start extreme dah nak basikal kan. Okey. Jadi yang mana yang valuable, yang lagi-lagi untuk yang beginners ni. Okey. Kan? Mungkin ada yang bawah 5,000, kita bawah 6,000 atau 3,000 kan. Alright. Saya rasa 10,000 tu dah terlalu tinggi sangat lah kan untuk beginners. Baik. Okey, kalau dalam pemilihan kita nak beli basikal lah, saya lebih pada lebih macam ni. Dia subjektif. Dia bergantung pada individu masing-masing. Yang pertama kita tengok pada bajet. Yalah, sebab bajet dia tak sama. Macam kita nak beli kereta atau motosikal, walaupun sisi yang sama tapi brand yang berbeza disebabkan aksesori, dalaman dan juga orang kata komponen-komponen yang berbeza. Walaupun sisi sama, maksudnya dia adalah jenis road bike. Tapi kenapa ada road bike yang berharga 800, 500, 300 dan ada yang berharga 50,000 sebiji. Okey, sedangkan dia hanya sebuah basikal. Okey. Kalau nak tanya saya tentang apakah bajet yang sesuai untuk kita membeli basikal, dia balik kepada diri kita juga. Kalau kita dah kuat, kaki kita dah kuat, kita ambil basikal yang harga murah kita boleh kayuh. Bila kita beli basikal yang lebih mahal, yang lebih baik dia punya komponen, aksesori, soalnya dia lebih membantu kita untuk kita berkayuh lebih baik. Okey, kita buat example lah. Kalau kita nak cari basikal yang kita panggil basic kalau yang harga 3,000 ke bawah pun dah okey. Okey, tapi dia ada komponen-komponen yang berbeza. Maksudnya aksesori pada basikal dan juga sama ada karbon ataupun alloy ataupun dia punya group set ataupun wheel set, kita panggil wheel set ni yang karbon ataupun yang biasa. Jadi subjektif untuk pembeli. Cuma saya nasihatkan bila kita nak beli basikal, pemilihan saiz yang sepatutnya yang perlu betul. Okey. Contohnya ketinggian kita manusia ni dia tak sama. Jadi kita nak beli basikal, kita kena tengok basikal tu kena betul-betul dengan saiz badan kita yang sebetulnya. Berat tak kisah Berat tak kisah sebab berat dia orang kata tak ada efek kepada saiz basikal. Okey. Saiz basikal ni adalah pada ketinggian kita, sama ada daripada celah kita punya kelangkang sampai ke bawah. Dan juga kalau kita nak tunduk kan. Jadi bawah ke sini dengan bawah ke, maksudnya saya daripada kelangkang ke bawah. Itu yang important untuk kita nak pilih basikal. Okey, ketinggian seseorang tu dia dengan frame juga ada frame yang berbeza-beza. Maksud saya, brand basikal dengan contohnya kalau saya cakap sekarang saya pakai CS. Ada brand saya kena pakai CM, ada brand saya kena pakai CSS. Jadi brand ni kita ada dia punya satu sizing chart yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita beli. Atau kalau kita ada bajet yang lebih, kita akan buat bike fitting. Bike fitting ni maksudnya kita pergi jumpa dengan pakar, kita jumpa dengan consultant, dia akan menasihatkan kita saiz apa yang sepatutnya untuk kita. And then berapa jauh kita punya stem yang kita nak kena guna, berapa jarak saddle, ketinggian, semua akan dinasihatkan oleh kita punya pakar dalam orang kata bike fitting. Bike fitting. Tapi bike fitting pun ada mungkin kos yang kita perlu keluarkan. Ada yang 200, ada 300, ada yang 600 berdasarkan pengalaman konsultan tersebut. Okey.
Itu dari segi kita nak memilih basikal, ataupun kalau kita pergi kedai tu kita tak tahu maksudnya kita nak guna basikal ni saya siapa ni, saya ni kan. Jadi kita minta nasihat daripada penjual ataupun konsultan. Alright, kalau buyers ataupun yang beginners ni dia nak terus pergi intermediate punya level ni basikal kan, dia nak yang performance sikit. Okay, orang selalu cakap dalam basikal ni dia dah start belajar, dah pandai sebut group set. So group set apa yang intermediate yang sesuai boleh diorang pilih lah. Untuk itu pun salah satu kriteria untuk diorang mempengaruhi diorang untuk beli basikal juga. Okey. Dia macam ni. Kalau dalam basikal ni yang paling sinonim di Malaysia lah, di Malaysia, brand group set yang paling popular di Malaysia dan juga di dunia sekarang ni adalah daripada Shimano. Okay, Shimano ni dia pun ada banyak grade. Kalau kita tengok yang paling tinggi kita ada Dura Ace, lepas tu Altegra, 105, kita ada Tiagra, dan yang ke bawah tu macam suara macam Claris adalah yang di bawah lah. Tapi kalau kita dah pakai macam 105, Altegra pun dah kira okey. Jadi kalau kita nak upgrade lagi dalam kategori ni, kita upgrade punya kit jadi DI2, maksudnya electronic shifter. Sekarang kita panggil manual. Kita ada yang paling tinggi lagi dia panggil electronic shifter. Yang tu dah level-level yang dah tinggi lah. Okey. Yang tu kita ada brand SRAM. Dan kita ada Campact Nolo. Yang sinonim yang biasanya orang duk guna lah. Yang lain tu brand-brand yang kita panggil biasa-biasa yang ada pada basikal. Tapi Shimano adalah antara pengeluar untuk group set apa semua ni yang terbaik lah, yang terbaik, dan orang kata setakat ni antara yang terpilih oleh kebanyakan jenis-jenis brand basikal yang dikeluarkan oleh kilang Masik. Okey. Berbalik pada kita tengok structure ataupun anatomi basikal ni kan, sebenarnya anatomi lah kan. Yang ni tayar ni dia dipanggil carbon ataupun dia punya rim tu carbon Okey. ke macam mana Alun nak nafas Alright. Tayar tak ada carbon. Tayar memang getah, macam getah. Tapi kita panggil ni wheelset lah. Wheelset ataupun kita punya rim. Okey. Sini dia punya hub. Ini kita panggil dia punya spok ataupun lidi lah. Jadi ni kita panggil rim ataupun gelung, dalam bahasa Melayu kita panggil gelung. Okey, gelung ni kita ada dua jenis. Yang pertama kita panggil alloy. Alloy ni dia berat sikit lah. Okey, yang kedua kita panggil full carbon. Okey, ada juga basikal yang dulu dia punya wheelset ni dia gabungkan carbon dan juga alloy. Maksudnya bahagian braking ni dia punya bahagian tu adalah alloy. Okey. Right. Kemudian so ini tak masalah. Setengah orang nak design straight boleh, lengkung ke, itu atas dia punya minat saja kan. Betul. Buat design Okey. So secara pribadi kalau Cik Mamu basikal ni adakah sesuai untuk beginners? Okey. Model yang ni. Model yang ada depan saya ni, kalau kita tengok Alcott Ascari okey. Dia saja lebih pada all-rounder. All-rounder ni maksud saya ni dia sesuai untuk beginner sebab dia boleh nak kayu flat road boleh, dia nak kayu climbing boleh. So dia lebih sesuai untuk beginner lah. Okey. Sebenarnya pemilihan sama ada carbon ataupun alloy ni sebenarnya yang paling penting kali kita punya kaki. Okey, kaki nak kuat. Tak kira lah basikal macam mana pun, insya-Allah kita boleh kayuh. Tapi aksesori yang membantu dia. Macam contoh komponen-komponen yang beruset, wheelset yang boleh membantu kita punya kayuhan ni lebih baik, lebih laju bila kita upgrade lah. Sebab bila kita beli basikal ni kadang-kadang akan ada proses orang kata upgrade lagi ke peringkat yang lebih tinggi. So untuk permulaan basic macam ni dah memang dah kira okey sangat untuk beginner. Jadi kalau kata dia nak pergi ke level yang sama ada dia nak masuk lumba ataupun pro level, memang dia kena upgrade yang lebih baik. Okey, adakah Cik Mamu ataupun Cik Izam setuju dengan soalan saya ni? Sekarang ni adakah yang cyclist ni, depa ni, depa sebab tadi pertama kan? Tadi lah. Lebih nak gambar ke apa sebenarnya ni? Okey. Ini satu isu masuk FB, masuk apa baju ni. Ya, satu bagi saya topik yang menarik ni, Cik Ashraf sebab macam saya ni dah lama berkayu. Kami berkayu ni lebih, kalau tanya saya sendiri, saya lebih kepada kesihatan lah. Sebab saya nak jaga jantung, nak jaga kesihatan. Sebab saya pun tak boleh bersukan yang lebih kasar, lebih ekstrim. Jadi saya pilih sukan yang soft tapi melibatkan kesihatan. Yang kedua sebab saya nak berkawan lah.
Basikal dah jadi bila kita berkayuh, kita akan jumpa dalam grup-grup yang lain. Kadang-kadang kita dapat orang kata apa, kita share macam-macam hobi. Okey, kalau kita tengok viral sekarang ni, isu-isu sekarang ni, memang yang saya nampak sekarang ni lebih pada trend. Masuk trend ni, yang pertama ni selepasnya isu COVID-19 yang orang kata cetusnya satu dunia ni, satu orang kata fenomena yang membuatkan kita terperangkap di dalam kehidupan kita maksudnya. Jadi apa yang saya nampak, bila kita tak boleh melakukan aktiviti-aktiviti keramaian, contohnya kalau kita nak bersukan bola sepak, contact game. Jadi kita memilih satu sukan yang simple, yang hanya perlu individu. Jadi dengan berbasikal ni, tak perlu kita nak ajak kawan ramai, kita ambil basikal, kita keluar daripada rumah, kita dah boleh kayuh. Jadi saya satu sukan yang orang kata menjadi satu. Kalau dia pun nak selfie, itu tak masalah, lantak dia. Okey, nak selfie nak apa tak ada masalah. Bagi saya itu semua masing-masing punya orang kata trend lah. Bergambar tak ada masalah. Saya sendiri bergambar sebab saya pun, yalah, kita pun satu hari kita akan tengok satu ketika saya pernah berkayuh. Jadi tak masalah, cuma yang paling penting kalau kita nak selfie nak apa semua, pastikan aspek keselamatan. Okey, yang paling penting untuk kita ride adalah ni, helmet. No helmet, no ride. Okey, kalau tanpa helmet jangan berkayuh. Sebab itu adalah tempat yang paling bahaya bila kita terjatuh, terhentak kepala, memang akan efek pada kita punya keselamatan. Jadi nak selfie, nak bergambar, nak apa, tak ada masalah. Yang penting dari segi keselamatan kita utamakan. Okey, mungkin bukan lagi helmet, mungkin dari segi apparel pun. Apparel pun kita kena cari pakaian ataupun orang kata yang lebih sesuai untuk kita berkayuh. Takkan kita nak pakai kain melekat, kita nak kayuh basikal, dah sangkut sini pula kan. Takkan kita nak pakai baju kelawar untuk yang orang perempuan, betul tak? Takkan nak pakai baju kelawar naik basikal. Jadi kena guna pakaian yang sesuai untuk berbasikal. Contohnya yang sebelah yang saya ni lebih kepada memang apparel untuk berbasikal. Ya, mungkin kita nampak tu agak macam ketat, tapi ini adalah pakaian yang memang untuk cyclist, is for cyclist. So kena guna pakaian yang orang kata apa, bukanlah sampai menjolok mata, tapi seeloknya kita ikut prosedur kita berkayuh. Sebab setiap apa yang direka ni, yang orang pakai ni, ada reason atau ada sebab kenapa pakaian macam ni penting untuk kita berkayuh. Yalah, kadang-kadang orang jadikan satu isu kan, kenapa yang muslimah ataupun perempuan macam ni pakaian dia, ataupun lelaki macam ni kan. Dia semua berbalik pada itulah rekaman dalam sukan tu sendiri kan. Tapi atas diri kita lah macam mana kita nak memakai ataupun kita nak nilai dalam basikal ni. Okey, saya tengok Cik Mau pakai Empro. Ya, saya. So Empro pun mengeluarkan juga produk maknanya barang-barang basikal ni. Empro ni adalah singkatan daripada M tu macam Malaysia lah, Malaysian Pro. Maksudnya saya lebih fokuskan pakaian-pakaian yang sesuai untuk rakyat-rakyat Malaysia ataupun saya sendiri sebagai pengayuh yang kita untuk keselesaan. Jadi saya berkecimpung dalam dunia pakaian berbasikal ni pun dah lebih 5 tahun. Jadi kita memilih material-material ataupun jahitan-jahitan yang lebih baik lah, supaya masa kita kayuh kita akan rasa selesa. Okay, kita rasa selesa. Jadi Empro ni adalah sejenis brand pakaian berbasikal dan juga t-shirt lah. Okay, so saya rasa setakat ni saja Cik Izam. Singkat tetapi padat. InsyaAllah kalau ada rezeki kita lagi, if you have another opportunity, then we can share lots about the cycling.